Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi hari ini kita sambungan daripada kuliah yang lepas, iaitu yang terakhir while loop dan juga do while. Okey, yang ini adalah macam mana kita nak menghentikan kitaran iteration tadi, looping, iaitu break, continue, go to dan juga exit. Kita lihat di sini ada 4 kaedah macam mana kita nak hentikan looping. Maksudnya kita berhenti secara tidak normal lah. Kalau normal flow tu dia akan ikut parameter while ataupun for. Bagi contoh kita lihat do while ni ataupun while, dia akan keluar sehingga parameter ni menjadi false, baru dia keluar. Sama juga dengan while. Okey, while ni dia akan berhenti setelah parameter expression di dalam while ni dah jadi false. True dia akan laksanakan, dan sekiranya false dia akan keluar. Tapi macam mana kita nak keluar ketika di dalam proses looping ni? Kita nak keluar daripada looping ni tak mengikut secara normal expression di dalam syarat while. So kita boleh gunakan kaedah break, continue, go to dan juga exit. Okay. Kita nak alter the normal flow, kita ubah daripada normal flow dia. Ni yang saya masukkan tadi, dia adalah looping yang berulang, repetitive task yang berulang sehingga expression menjadi false. Jadi sometimes kita nak juga sama ada skip the statement. Skip the statement antara di dalam operasi yang kita laksanakan dalam loop tersebut. Sometimes kita nak skip certain statement di dalamnya, dan juga kadang kita mahu juga terminate the loop sekiranya syarat-syarat ataupun kita ada buat setting di dalam coding kita tu di mana kita tidak mahu lagi laksanakan. So kita boleh gunakan 4 kaedah di atas ni. Right? Okay, kita lihat pada break statement. Okay, break statement seperti kita lihat yang sebelumnya, kita dah gunakan break. Penyataan break ni di dalam switch case, switch case structure, di mana dia immediately exit. Di mana kita buat pemilihan switch case, boleh buka balik rujuk pada switch case. Dalam tu kita ada menggunakan break. Jadi switch case ni pecahan daripada subject selection, iaitu kalau kita lihat gunakan if else. So dalam tu dengan switch, sekiranya syarat dipenuhi, dia akan laksanakan statement tersebut. Kemudian menjumpa break, dia akan keluar lah. Dia akan keluar daripada selection switch case dan dia akan switch case kepada nilai yang lain. Okay. Untuk dalam case looping ini, kita akan gunakan break statement ni dalam while, for dan juga do while loops. So kita akan lihat kepada operasi loopings. Okay, bila break statement dilaksanakan in replace instruction, it immediately exit. Alright, dia akan terus keluar tanpa banyak bicara, dia terus keluar daripada structure looping tadi. Digunakan break statement ni biasanya digunakan untuk dua tujuan. Okay, dua tujuan, iaitu to exit early from the loop, okay, ataupun to skip reminder of the switch structure. Ini yang switch case tadilah, penggunaan break ni yang tadi ceritakan. Switch case ni kita ada banyak case 1, case 2, case 3. Jumpa break, dia akan skip lah the next switch case. So yang ini to break early from loop lah, exit loop. Ini digunakan dalam while. Okay, ini digunakan dalam while, for dan juga do while. Jadi di sinilah dinyatakan. Okay, kita lihat sampel coding untuk break statement. Kita lihat di sini while expression. Okay, sekiranya true, dia akan laksanakan statement di sini. Di dalam while ni, looping while ni, kita tambahkan satu lagi selection, di mana macam mana kita nak syarat-syarat tertentu yang kita nak break.
macam mana break ni nak dipanggil. So kita gunakan selection if lah. Sekiranya if expression dalam if ni adalah true, dia akan panggil break. So bermakna dia akan break the loop keseluruhan ni. Jadi apa akan berlaku? Loop ni akan diakhiri tanpa syarat. Syarat ni menjadi false, dia akan keluar terus. Dia tak buat lagi statement ni. So statement yang di bawah ni dia akan skip. Sekiranya expression yang di dalam if ni true, dia terus break, bermaksud statement yang di dalam looping while ni tidak akan dilaksanakan, dia terus keluar. Untuk do while, statement dilaksanakan tanpa syarat semak dulu untuk expression untuk while ni. Kemudian dalam macam mana untuk break ni dilaksanakan, di dalam do while, looping do while ni kita tambah satu lagi condition. Sekiranya ada satu expression tu true, apa yang berlaku, dia akan panggil arahan break. So arahan break ni dia akan keluar daripada while keseluruhan, looping keseluruhan, dan pergi keluar. So apa yang berlaku di sini, statement berikutnya di dalam while while ni tidak akan dilaksanakan, dia akan skip. Dia akan skip, terus keluar, skip dan terus keluar. Okey, ini untuk looping for. Okey, looping for kita ada initial statement, kita ada syarat condition ya. Sebagai contoh kita ada I sama dengan 1. Okay, kita nak I ni kurang dan sama dengan 3 dan I plus plus. Bermaksud kita nak buat looping ni sebanyak 3 kali. Okey, guna I 1 sehingga I dengan 3. Kita nak looping for ni berlaku sebanyak, kitaran dia berlaku sebanyak 3 kali. Okey, statement pertama akan dibuat. Okay, kemudian kita ada buat penambahan condition. Sekiranya expression ni adalah true, okay, sekiranya true, dia akan melaksanakan arahan break. Apa yang berlaku pada break nanti, kitaran for ni contohnya dia akan skip terus keluar. Dia akan break, dia akan keluar terus. Apa yang berlaku di sini, statement yang di dalam for yang berikutnya tidak akan dilaksanakan. Okay. Apa itu expression yang di dalam ni? Ini bergantung pada coding kita lah. Bergantung kepada apa yang kita nak buat, sehingga menyebabkan kita mahu sistem ni keluar daripada looping yang sedia ada ini. Kita lihat pada contoh. Ini contoh. Okay, seperti biasa kita lihat di sini float number. Okay, kita ada float average, sum. Okay, nilai awalnya adalah kosong. So ini adalah mencari nilai purata. Setelah nombor yang dimasukkan akan ditambah semua dan dapatkan nilai purata dia. Okay, kita ada I dengan N. I dan N. So minta user masukkan number of input. Minta user masukkan number input. Sebagai contohnya kita tunjukkan output dia. Okay, sebagai contoh user masukkan nilai 4. Bermaksud di sini for di sini n ini adalah, sini adalah 4. So maksud looping for ni sepatutnya akan berlaku sebanyak, kitarannya sebanyak 4 kali. Okey, jadi pada ketika I sama dengan 1 dan adakah I kurang sama dengan 4, ya, I masih lagi kurang daripada 4. Ketika itu I adalah 1. So dia akan masuk dalam looping ni lah. Okey, so enter 1. Okay, I ni adalah ini I ketika ini adalah 1. Sama seperti inilah, enter 1. Okay, so user masukkan nombor 12.4. So apa yang berlaku, 12.4, adakah 12.4 kurang daripada kosong? Tidak. So ini kenyataan ini ketika ini adalah false. False, so dia takkan buat break. Apa yang dia buat, sum sama dengan sum plus 6. Ini short form lah, short form penyataan daripada sum sama dengan sum plus 6. Kemudian looping yang berikutnya, barulah untuk kitaran berikutnya barulah I ditambah dengan 1. Jadi dia akan minta user enter 2. Okay, di sini enter 2. So 2 ni adalah untuk nilai I. Okay, so user masukkan yang nombor berikutnya. Ok,
Okey, yang pertama tadi iteration ni, sum waktu ketika nilai awalnya adalah kosong. So nilai sum yang terkini adalah 12.4. 12.4. Kemudian pada kitaran yang kedua, user enter 2 di sini, enter 2. So user masukkan 11.3. Ya, adakah 11.3 kurang daripada kosong? Tidak, false. So statement ni adalah false. Break ni tidak akan dilaksanakan. Apa yang berlaku? Sum sama dengan sum plus 6. Sum yang sebelumnya adalah 12.4. Jadi apa yang dibuat? 12.4 tambahkan dengan nilai yang baru 11.3. Di sinilah. Okey. Tambah. Okey, tambah. Dan seterusnya. Jadi case di sini enter 1 and then berikutnya iteration yang ketiga. Ketika iteration yang ketiga, user masukkan 10.76. Masih lagi besar daripada kosong. So dalam case ni break tidak berlaku sebab user masukkan semuanya besar daripada kosong. Okey, setelah tamat kitaran, iaitu waktu selesai yang kitaran keempat. Okey, kitaran yang keempat, so I akan jadi 5. Okey, waktu di sini adakah 5 kurang daripada 4? Tidak. So ini adalah false. So kalau looping, maksudnya normal iteration ni telah selesai, dia akan keluar. Dia takkan buat lagi iteration yang kelima. So purata yang keseluruhan adalah sum bahagi dengan I tolak 1. Kenapa I tolak 1? Sebab setelah iteration ni selesai, nilai I adalah 5. So 5 tolak 1, kita akan dapat 4. Okey. So masuk purata keseluruhan untuk 4 nombor tadi, kita terus buat sum bahagikan dengan 4. So kat sinilah. So hasil keseluruhan penambahan nilai ini, okey, dibahagikan dengan 4. So kita akan dapat puratanya adalah 10.585. Okey, ini contoh looping for yang tidak kena break, tidak dilaksanakan lah sebab nilainya adalah besar daripada kosong. Okey, kita lihat contoh berikutnya. Kalau user masukkan iteration yang number yang mempunyai nilai negatif. Okey, kita lihat yang ini. Sekejap, sebelum tu saya cleankan dulu skrin ni. Okey, untuk proses yang berikutnya, kita lihat macam mana break ni dilaksanakan. Okey, minta user masukkan lagi untuk nilai n dan masih lagi sama, masukkan n ni adalah 4. So bermaksud di sini 4 So bermaksud kita nak membuat for looping ni 4 kali kitaran. So enter number 1. Okay, user masukkan 12.76. Right. So adakah kurang daripada kosong? Tidak, dia akan tambah. Simpan dalam nilai sum. Kemudian kitaran yang kedua, okay, user masukkan 23.22. Okay, masih lagi positif. Teruskan lagi kitaran yang ketiga. Enter 3 di sini. User masukkan 9.65. Alright. Dia masukkan 65. Tiba masa kitaran yang keempat. Okay, kitaran enter 4. Okay, number 4. Enter yang nombor yang keempat. So waktu tu user masukkan negatif 2. Okay, negatif 2 ni kurang daripada kosong. So of course dia akan break. So kalau break, statement yang di bawah ni tidak akan dilaksanakan. Okay, tidak akan dilaksanakan. Jadi bermaksud dia terus break the loop. For ni dia akan keluar, dia akan terus pergi pada average. Okay, masa tu kitaran yang keempat. Jadi apa perlu buat? 4 tolak 1 dapat 3. Jadi that's why sum, hasil sum yang sebelumnya akan dibahagikan dengan 3. So ini sajalah yang akan ditambah. Okay, negatif 2 ni tidak dicampur. Tidak dicampur sebab dia tak buat pun statement sum plus equal 6 ni. Right, dia tak buat, dia tak dilaksanakan. So dia hanya bagi dengan 3. Jadi dalam proses ni adalah dia hanya menambah sum, mencari nombor purata bagi nombor positif sahaja. Sekiranya nombor negatif, dia akan break lah. Dia akan break dulu. Okay, bagi contoh pun kalau kita masuk walaupun n ni 4 kali, tapi ketika proses yang kedua ni
kita dah masukkan nombor negatif, okey, dia akan keluar, terus dia akan bagikan dengan 1. N yang ketika itulah. N ketika itu adalah 2, dia akan tolak 1, so N jadi 1. Faham So dia hanya mengira berapa bilangan nombor positif dan dia akan dapatkan purata lah. Okay, kita lihat kepada continuous statement. Okay, continuous statement ni dia berlainan dengan break. Dia hanya untuk skip, tetapi dia masih lagi continue di dalam looping. Okay, dia hanya skip statement sahaja, tetapi dia masih lagi di dalam loop. Dia tak break terus, dia tak break keluar terus, tapi dia masih lagi di dalam loop. Ini dia skip saja certain statement di dalam looping. Okay, dia maksud di sini kita lihat continuous statement will skip the rest of the code. Right, the rest of the code dalam loop tadi lah, dalam current block loop tadi, dia akan skip dan return to evaluation part of the loop. Okay, dia akan return balik ke dalam loop tadi, bermaksud dia akan semak balik syarat loop dan dia akan laksanakan looping tadi. Okay, ini untuk continue. Dilihat dalam while, do, while dan juga for. So di sini untuk while, okay, statement yang pertama dia laksanakan sekiranya syarat while expression ni true. Okay, dilihat di sini sekiranya expression ni true, dia akan continue. Kalau continue di sini, dia akan skip dengan instruction bawah ni, dia skip. Berbeza dengan break tadi, dia terus keluar. Okay, dalam kali ni dia terus masih lagi dia pergi kepada while, check expression lagi. Okay, dia check expression. Kalau expression true, dia akan buat lagi sini. Dan ada semakan untuk condition untuk continue ni, kalau true lagi, dia akan skip lagi statement bawah ni. Sekiranya expression di sini adalah false, dia tak akan continue, dia tak akan jumpa continue, dia akan pergi statement yang berikutnya. Okay, dan seterusnya lah. Sama juga dengan do while. Untuk akan melaksanakan looping yang pertama, looping ni akan melaksanakan statement yang pertama, sekiranya syarat expression untuk condition if ni adalah true, dia akan skip. Skip ke mana? Skip kepada syarat while lah. Okay, dia akan pergi pada while punya syarat, adakah while perlu keluar ataupun tidak. Lihat pada expression ni, kalau true dia akan buat lagi sekali. Okay, alright. Untuk for pula sama untuk for, initial statement nilai awal, syarat dia, dan update statement I++ tadi. Statement pertama dilakukan sekiranya true expression di dalam condition if ni, maka dia akan panggil continue. Ini maksud dia skip instruction di bawah ni, dia akan pergi balik the next iteration. Okay, looping yang berikutnya. Okay, looping pertama, contohnya kalau kita nak buat looping ni, I sama dengan 1, I kurang dan sama dengan 4, I++. Okay, bila iteration yang pertama, dia akan buat yang ini. Tiba, kalau condition ini true, dia akan skip statement ni, dia akan looping pergi kepada iteration yang kedua. Sekiranya sini true lagi, dia akan pergi iteration yang ketiga. Kalau sini false, baru dilaksanakan sini dan pergi iteration yang keempat. Lepas keempat, barulah dia selesai. Okay, so the idea is continue ni dia akan skip the statement, tapi masih lagi laksanakan while ni, sehingga syarat while ni menjadi false. Okay, ini contoh untuk continue statement. Okay, apa dia buat di sini? Okay, integer product equal to 1, ada dua variable di sini, main, product. So kita declare straight to the point kat sini, integer I sama dengan 1, I kurang dengan 4, I++. Masukkan number I. Okay, I masa ni 1, enter number I. Lihat dia jawapan. Okay, let's say user masukkan 12. Okay, cin 12. Adakah 12 sama dengan kosong? Tidak. So dia tak akan skip yang bawah ni. So dia tak akan skip, dia akan buat yang ni lah. Alright. So bermaksud produk adalah di sini, bermaksud produk sama dengan
darab dengan 6. Produk nilai awalnya adalah 1. Jadi 6 yang dimasukkan 12. 12 kali 1, kita akan dapat produk adalah 12. Okey. Kemudian iteration yang kedua, user masukkan enter 62, user masukkan 14. Adakah 14 sama kosong? Tidak. So 14 kali dengan 12. 12 kali dengan 14. Okey, untuk iteration yang kedua. Iteration yang ketiga, user masukkan 23, masih lagi positif, masih lagi bukan sama dengan kosong. So dia akan darab dengan 23. Kemudian masukkan 46, darabkan dengan 46. So cukup kitaran 4 kali sebab di sini I adalah bersama dengan 4. So barulah cout product equal to product punya value. So kita dapat inilah, ini value hasilnya. Saya darab semua nombor positif yang dimasukkan, nombor yang lebih besar daripada kosong yang dimasukkan oleh user sebanyak 4 kali. Ini adalah contoh untuk kita lihat macam mana skip ni dilaksanakan. Pun masih lagi memerlukan 4 kitaran. Okay, enter number 1. Okay, number yang pertama, user masukkan 12. Jadi 12 standby, 12 kali dengan 12 kali 1. Okay, 12 kali 1 simpan dalam produk. So produk waktu ni adalah bersama dengan 12. Okay. Kemudian kitaran yang kedua, user masukkan 3. So 3 pun masih lagi menyebabkan syarat if ni masih lagi false. So dia tak panggil continue lagi. So 12 hasil produk tadi 12 kali dengan 3. Okey. Kemudian user masukkan yang ketiga, user masukkan kosong. Okey, bila user masukkan kosong, apa yang berlaku di sini? Sistem akan skip semua arahan ataupun statement yang di bawah, di bawahnya. Di sinilah, di mana-mana kalau di bawah ni ada panjang punya statement sebelum akhir for ni, dia akan skip. Contoh di sini, statement yang ada di sini adalah mengira hasil darab tadi. Okey. So yang ini saya tandakan arahan ini akan tidak dilaksanakan lah. Kita akan skip arahan statement yang ini. So maksud kalau masa tu user masukkan kosong, so dia akan skip arahan ni, dia akan continue naik lagi atas. So bermaksud iteration yang ketiga tidak akan dilaksanakan. Iteration yang ketiga iaitu nilai 3, nilai kosong tadilah. Okey. Nilai kosong. Jadi apa yang berlaku kalau kosong ni pun diterima, bermaksud hasil darab ni akan mendapat keseluruhannya kosong. Buat whatever number darabkan kosong, kita akan dapat kosong. Jadi itu mungkin cara kita macam mana kita nak skip untuk user masukkan nilai kosong. So that's why dia masih lagi meneruskan untuk kitaran yang keempat. Sistem tak break, sistem masih lagi meneruskan kitaran yang terakhir iaitu kitaran nombor 4. So apa yang berlaku, user ketika itu masukkan nombor negatif 1. So kalau negatif 1 nyataan ini masih lagi false. So kalau false, dia akan pergi kepada produk. Waktu tu yang terakhir 12 kali 3 adalah 36. So dapat nilai yang baru iaitu negatif 1. So negatif 6 kalikan dengan negatif 1, kita akan dapat negatif 36. So kalau let's say kalau 4 kali kitaran, pertama user masukkan kosong, dia akan skip. Kedua masukkan kosong pun dia akan skip. Ketiga masukkan kosong pun akan skip. Kemudian yang keempat, user masukkan nilai 2. So kita akan dapat 2 kali 1, jawapannya adalah 2. Dia akan skip. Selagi nilainya kosong, dia akan skip operasi statement bawah ni. Whatever statement lah, statement di bawah ni pun dia akan skip selagi di dalam looping for. So ini go to statement. Go to statement ni melibatkan dua elemen. Pertama mesti ada label, kerana mesti ada colon ni, nota bertindih ni. Label ni untuk ditandakan sebagai location dia, ke mana dia nak lompat, dikira macam kita jump ke another part of program.
Okay, label must be identified. Okay, kita mesti letak mana nak lompat, so kita mesti labelkan dia. Normally go to statement execute if some logical test is true. Okay, ni kita buat satu condition lah. Kalau satu syarat tu dipenuhi, kita akan panggil go to ni. Okay, sama macam case, sama macam break. Kita nak buat tu bila dilaksanakan, kita kena buat some condition lah. Check perlu ke kita buat statement untuk kita keluar daripada looping tadi. Go to statement ni sebenarnya tidak digalakkan lah, can be avoided dengan cara kita gunakan yang return. Ini kalau guna function, kita guna return. Ok, kalau yang kita belajar tadi, kita dah belajar break dan juga continue. Kita boleh gunakan keedahan ni lah untuk menggantikan saya guna goto ni. Goto ni dia boleh lompat tanpa kira tempat lah. Terus dalam program kita tu dia boleh lompat ke mana yang dia nak. Ok, tapi sebenarnya the bad programming practice, tidak digalakkan. Kita boleh banyak buat cara guna syarat condition, if else untuk elakkan daripada direct guna goto ni. Kita boleh restructure program tu yang sebenarnya yang ikut sepatutnya lah untuk elakkan guna goto ni. Ok, ini penggunaan dia. Ada panggil goto, label, dan dalam program kena letak label mana yang kita nak program tu pergi. Dan dia ada statement-statement yang kita nak buat lah selepas dia jump kepada label tersebut. Kita lihat goto statement yang ini. Ini macam kita buat gunaan break tadi, cuma ini digunakan kaedah goto jump, right? Ok, di sini user masukkan n ni adalah 3. Ok, nilai awal untuk I adalah 1. Ok, ni n3, user masukkan di sini 3. Kemudian I sama dengan 1, I kurang daripada 3, dan I plus 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 I. Ini lihat kepada contoh unary operator. Kita dah belajar dulu operator berbeza dengan I plus plus I dengan I plus plus. Jadi dia tak ada beza lah. Kalau kita gunakan I plus plus dengan plus plus I pun kita boleh gunakan di sini. Ok, enter n. Ok, nombor yang pertama iaitu n1 di sini, n1. So user masukkan 2.3. Ok, di sini kita lihat adakah 2.3 kurang daripada kosong? Tak kurang daripada kosong. Dia apa dia buat? Dia simpan dalam sum sama dengan sum plus 6. Sama keedah. Di sini sebenarnya idea adalah kalau masukkan nombor negatif, dia akan skip arahan ini. Dia akan break lah. Okay, ni sama dengan kaedah break tadi. Macam mana kita mengira nombor purata untuk positif sahaja. Okay, sehingga nombor positif saja. Sekiranya masuk nombor negatif, sistem akan break. Yang sebelumnya lah kita guna break, tapi kali ini kita guna jump, di mana kita tak nak laksanakan operasi ni sekiranya nombor kurang daripada kosong, dan kita terus keluar daripada looping for ni pergi ke arahan berikutnya, statement di sini. Okay, lebih kurang macam break tadilah, cuma ini guna kaedah jump. So jump ni boleh letak di mana-mana yang kita nak dalam program. So di sini kita akan dapat 2.3, 5.6. Masukkan, tiba-tiba masukkan nilai negatif, so dia akan keluar daripada looping for. Okay, dia akan buat sahaja 2.3 campur 5.6 bahagi dengan 2. Okay, waktu ni iteration patutnya yang ketiga. Masa tu yang ketiga kita dah masukkan nombor negatif, so kita 3 tolak 1 tinggal 3 tolak 1 sama dengan 2. Jadi hasil purata tadi bahagikan dengan 2. Ok, boleh faham. Next adalah exit. Exit ni terus keluar daripada main function. Exit terminate the system. Ok, terminate the calling process immediately. Calling process kita adalah function main ni. Ok, bila kita execute main function, ini sepatutnya keluar inilah. Ok, kemudian existing the program. Ok, kemudian kita panggil exit 0. Ni terus panggil kosong, dan ini tak sempat kelihatan lah, sebab sistem terus
exit. Sebelum kita dapat lihat end of the program sebelum return 0 tiba kita letak exit 0, kita force untuk sistem terminate immediately. Okay, terminate immediately sebab kita panggil exit 0. Alright, waktu bila nak gunakan ni? Okay, mungkin ini kalau kita buat satu operasi mathematics, apa akan berlaku kalau sistem, bagi contoh, okay, kita ada buat satu operasi matematik di mana mungkin kita buat satu operasi matematik, misalnya hasil proses pengiraan awak iaitu Z ni dibahagi dengan satu value. Tiba-tiba value ni jadi kosong, untuk A ni jadi kosong. Something yang kalau even you punya calculator pun kalau bahagi yang kosong, you akan dapat infinity ataupun error. Okay, jadi untuk avoid sistem ni, selain kita gunakan if else dan kita boleh break the loop, okay, kita pun boleh buat untuk terminate the system. So kalau kita tahu kalau sistem kita terminate tiba-tiba, maksud adalah value A ni mungkin dah dapat kosong. Okay, kita boleh buat syarat di sini, kalau if A equal to 0, kita panggil exit. So kita nak elakkan sistem kita ni daripada error. Okay, kalau error bermaksud sistem komputer boleh jadi hang lah, sebab kita bagi satu nombor yang belum dapat sampai infinity. Jadi kita nak avoidkan tu, kita boleh gunakan exit 0. Okay, dengan syarat kita letak satu logical expression untuk kita check nilai tersebut. Okay, dalam case ni dia hanya on the spot letak lah. Okay, on the spot letak, terus paksa sistem tu terus exit. Okay, exit ni walaupun awak letak di mana-mana dalam pengaturcaraan, ever di dalam looping, do, while loop, for, ke if, kat mana dalam part of program awak, dia akan jumpa ini, immediately dia akan terminate system. Okay, itu saja untuk yang sambungan video yang ini. So kita akan sambung untuk video yang berikutnya, iaitu function. Okay, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye.